Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial 2.3. Minggu ini kita akan menghabiskan tutorial 2.1 sehinggalah 2.4. Saya telah membuat tutorial 2.1 dan 2.2 secara serentak dan sekarang kita akan meneruskan bagi tutorial 2.3. Kerana kalau kita melihat kepada kita punya framework kita pada minggu ini, kita kena habiskan control structure bagi design a solution untuk sequence dan selection. Untuk sequence dan selection. Jadi kita teruskan pada minggu ini iaitu 2.3 dan pastikan semua pelajar ada buku tutorial dan perlu diingat pada minggu yang kedua ni apa yang perlu kita jawab ialah analyze to the problem below, then create pseudocode and flowchart for each of the problems. Jadi kita kena buat analisis problem statement iaitu problem analyze, kemudian kita buat pseudocode dan akhirnya kita buat flowchart. Okey, kita ambil satu soalan dari soalan 2.3. Prime College offer two course, robotic course and networking course. The current fee for the robotic course is 55 per month and for the networking is 105 per month. Student can register for only one of the course or for both course. Help the manager to calculate the total fee paid by all students for each course and then calculate the total fee for both course. Jadi apa yang perlu kita cari? Yang perlu kita cari ialah kita akan kira total fee paid by all students. Calculate and then calculate the total fee for the both course. Jadi kita ada course robotic course dengan networking course. Networking course. Dua course. Iaitu robotic course dengan networking course. Bagi robotic RM55 satu bulan. Bagi networking RM105 satu bulan. Jadi ini kita perlu analyze. Jadi kita kena buat problem statement kita. Problem statement kita ialah bermula dengan I. Apa yang perlu kita cari? Kita perlukan iaitu berapa ramai student untuk robotic course, berapa ramai student untuk networking course dan berapa bulan harus dikira untuk pengiraan yuran bagi kedua-dua course. Jadi kita ada robotic student, kita ada networking student and then berapa bulan. Itu ialah input bagi problem statement di atas. Baik, prosesnya to calculate fee of robotic, fee of networking and total fee. Jumlah keseluruhan daripada kedua-dua fee, yuran untuk robotik dan yuran untuk networking. Jadi apakah output kita? Output kita ialah yuran robotik, yuran networking dan jumlah keseluruhan total fee. Jadi ini kita punya problem analyze. Dari problem analyze kita kena buat pseudocode. Jadi from problem analysis transform to pseudocode. Jadi perkara pertama must be remember, saya harap semua pelajar-pelajar saya tahu permulaan untuk membuat pseudocode. Kita pastikan kita bermula dengan start dan berakhir dengan stop. Kalau kita bermula dengan begin, berakhir dengan end. Jadi selepas stop kita ada indent. Indent kita ialah
enter. Jadi input ini kita akan tukar menjadi perkataan enter. Kalau nak tukar selain daripada perkataan enter pun boleh. Kita boleh gunakan input, kita boleh gunakan read, kita boleh gunakan get pun boleh. Jadi kita tulis semula robotic student, networking student and then month. Apa yang telah kita buat analisis di problem statement yang saya bulatkan ni. Saya bulatkan ni, kita akan tulis bulat-bulat di dalam sudut kod. Ikut saja. Itulah gunanya untuk kita membuat analisis. Kemudian apa prosesnya? Prosesnya ada 3. Iaitu kita akan kira fee untuk robotik, yuran untuk robotik. Yuran untuk robotik adalah RM55 dan darab dengan month. Month ini dapat daripada mana? Month ini dapat daripada user masukkan berapakah jumlah bulan. Jadi month itu dapat daripada input di atas. Kemudian kita akan kira fee of networking. Fee of networking. You must calculate the fee of networking 105 times month. Month get from the input. Month get from the input. And then total fee is the whole of fee, both fee robotic and fee networking. So fee robotic plus fee networking. So this one, after you calculate all for the fee, you must output. Output is print, robotic, fee networking, and total fee. Okay, this is for output. Jadi anda tahu cara untuk kita membuat sudut kod. Transform saja daripada problem analysis kepada sudut kod. Senang. Harap semua pelajar tahu cara untuk menukar dari input, process and output kepada sudut kod. Sekarang daripada sudut kod, kita pergi kepada flowchart. From sudut kod, you must transform to flowchart. So, flowchart kita kena ingat bentuknya. Bentuk-bentuknya. Dalam video 2.1, saya telah mengajar cara bagaimana untuk membuat flowchart bagi control structure repetition. Sekarang kita akan buat control structure bagi sequence. Ini ialah sequence. Jadi from beginning to end. Start, bentuk dia ialah oval. Kemudian kita ada enter, robotic student, networking student, and then monthly. This is for input. So the shape is parallelogram. And then this is the process. Shape for the process is rectangles. Jadi apa sahaja yang ada di dalam proses kita ni, yang saya kotakkan ni, ini yang saya kotakkan ni, ini ialah proses. Masuk saja semua di dalam kotak ni. Dalam kotak ni. Ada yang tanya, boleh tak kita buat kotak tu asing-asing? Maknanya satu kotak untuk fee robotik, satu lagi kotak untuk networking, satu lagi kotak untuk total fee. Boleh, tetapi benda yang sama, iaitu prosesnya yang sama, cukup untuk kita letakkan satu rectangle yang besar untuk semua proses kita masukkan dalam rectangle tersebut. Itu ialah proses yang akan dilakukan oleh komputer. Kemudian kita akan ada print robotik. Jadi print robotik ni yang di akhir ni output dia adalah print robotik sama dengan input dia punya bentuk, iaitu parallelogram. Dan pastikan bagi membezakan sama ada ia input ataupun output, perkataan print yang akan membezakan ia sebagai output. Jadi jangan lupa perkataan print kerana ia dapat membezakan ia input ataupun output. Sama juga dengan input, perkataan enter itu mesti kita hadirkan kerana bentuk input dan bentuk output bentuk yang sama. Jadi perkataan enter yang membezakan ia sebagai input. Begitu juga dengan print.
perkataan print itu yang membezakan dia adalah output. Jadi selepas itu kita habiskan program. Ini ialah bentuk flowchart. Bentuk flowchart control structure bagi sequence from start to stop. Daripada mula hingga akhir. Jadi ikut step by step. This is sequence. Dan saya harapkan supaya anda menjawab tutorial 2.3. Ada lagi soalan-soalan dalam tutorial 2.3. Saya harap anda dapat menjawab tutorial tersebut. Kemudian anda send kepada saya melalui Telegram atau Google Classroom. Saya harap anda melakukan kerja yang telah saya beri, tutorial 2.3, dan hantar kepada saya melalui Telegram atau Classroom. Itu saja untuk hari ini bagi tutorial 2.3. Jangan lupa like, share and subscribe jika video ini bermanfaat untuk anda, dan sharekan kepada rakan-rakan yang lain agar kita dapat sama-sama manfaat dari belajar SC025. Oleh itu, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.